ثم اتبع سادة مولى الكريم من سمع يفوز من قد نال ثم اتبع يا الله يا الله يا رحمن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد para ikhwah wal akhawat sidang penuntun yang saya muliakan, salam gerhana bulan. Tak tu gerhana tuan, gerhana dah selesai kan? Alhamdulillah gerhana dah selesai 8.52 tadi. Macam mana tuan-tuan, sempat ke solat gerhana? Boleh buat ke tadi solat dengan setiap rakaat tu ada 2 qiraat, 2 qiyam, 2 kali rukuk? Ya, kalau kita buat ini kadang-kadang kita agak keliru, confuse kan. Sebab itu kalau dilakukan berjemaah itu yang senang kita ikut imam. Tapi tak apalah tuan-tuan, insya-Allah kita buat di rumah pun tadi dengan kemampuan kita. Walaupun solat sendirian ni dia tak ada khutbah lah, pun tak apalah tuan-tuan. Alhamdulillah kita dapat menyempurnakan satu sunnah, perkara yang dituntut, satu sunnah muakkad dengan melaksanakan solat gerhana bulan. Ya, kita malam 15 kan, malam 15 Syawal, masa hari-hari putih. Ya, jadi dalam hari putih itu pun tuan boleh berlaku gerhana. Subhanallah kan. Jadi itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menjadikan perkara ini sia-sia tuan-tuan. Ya, dan moga-moga kita sentiasa beringat gerhana ini tanda bulan pun sakit, matahari pun ada kusuf dan khusuf sakit. Kita pun sekarang ditimpa dengan ujian yang semakin kritikal nampaknya tuan-tuan. Kes-kes melonjak semakin tinggi.
maka insya-Allah dengan bacaan Quran, dengan bacaan zikrullah dan salawat, dengan pengajian-pengajian ilmu, mudah-mudahan walaupun tidak dapat secara fizikal, tapi berhimpunnya kita dalam medium online ni pun tuan, kita harap insya-Allah mengelak daripada musibah dan bala. Dan moga-moga tuan-tuan seperti berakhirnya gerhana pada 8.52 tadi, maka insya-Allah kita berdoa akan berakhirnya COVID-19 yang sedang menimpa, yang tak ada orang terkecuali, tak ada negara yang terkecuali, tak ada rumah yang terkecuali, semuanya menghadapi ujian yang sama. Perlu tabah, perlu sabar, perlu redha, perlu bertawakal, perlu berikhtiar mengikut kemampuan yang kita ada tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah kita masih bersama dengan tajuk Qasidah Menggunakan Kompang, buku terbitan Jabatan Mufti 2013 tuan-tuan dan insya-Allah malam ni kita akan berada pada sesi yang kedua ya. Kita nak tengok tuan-tuan apakah kupasan para ulama mengenai lahwal hadis ya, lahwal hadis. Dan pada minggu yang lepas tuan-tuan kita dah nyanyi ya, kita dah qasidah sikit tuan-tuan minggu lepas, lagu rayu Menada Murni, itulah yang saya hafal tuan-tuan, lain tak hafal lah ya. Jadi insya-Allah kita juga telah membahaskan pandangan ulama yang mengharamkan segala bentuk alat-alat muzik, alat-alat hiburan, dan mereka mempunyai sandaran, usul, asas dan dalil yang mereka gunakan, iaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di kalangan para sahabat tuan-tuan juga berpendirian sedemikian, mengatakan haramnya kita terlibat dengan muzik, dengan nyanyian hiburan-hiburan yang melalaikan tuan-tuan. Dan juga dalam kita melihat pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam pandangan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi radhiyallahu an, dia katakan walaupun tidak diiringi dengan tuan-tuan, kalau tak ada nyanyi pun, muzik je pun, iringan muzik saja pun itu telah menjadi masalah, dijadikan haram tuan-tuan dan termasuk juga Imam Nawawi dalam kitab yang terkenal, kitab Minhajul Talibin, menyebutkan bahawa tuan-tuan makruh menyanyi dengan tidak disertai dengan alat muzik. Makruh tuan-tuan mendengar muzik ya. Ini pendapat Imam Nawawi tuan-tuan. Dan kalau diiringi dengan perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang haram, yang menjadi syiar orang fasik, yang alat muzik tu menjadi petanda orang fasik tu apa dia? Fasik tu tak semayang. Orang fasik ni pun tuan, bukan dia rambut dikek, jangan janggut-janggut pun dikek tuan dengan kotah. Orang fasik ni pun tuan, dia mabuk, dia masuk azan itulah dia menyanyi tuan-tuan, masuk azan itulah dia buat benda-benda yang tak sepatutnya tuan-tuan. Maka di sini sebahagian fuqaha Syafi'iyah mengatakan itu yang menyebabkan mendengar muzik sekalipun menyokong support kita hantar apa tuan, bukan hantar WhatsApp dah, kita sokong lah Akademi Fantasia, kita sokong penyanyi itu, kita hantar ke Amawi biar Amawi monang lah tuan. Kalau benda itu berkait dengan kelalaian, pengharaman, semayang maghrib jadi lambik tuan-tuan, maka di situlah datangnya unsur-unsur pengharaman dalam mengikut pandangan mazhab Syafi'i tuan-tuan ya. Ini telah kita sebut sepintas lalu pada minggu lepas. Maka malam ni tuan-tuan insya-Allah ya, kita tengok pula apakah pada halaman 5 bagaimana dalil yang ulama ambil mengenai, yang ulama istimbatkan, simpulkan tuan-tuan berdasarkan surah Luqman ayat yang ke-6 tuan-tuan. Surah Luqman ayat ke-6 ya, surah Luqman. Kalau tuan-tuan ingat, surah Luqman ni jiran dia apa? Sebelum surah Luqman surah Rum. Lepas surah Luqman, tapi ingat tuan-tuan, selepas surah Luqman ialah surah Sejadah. Lepas surah Sejadah kita baca surah Ahzab pada setiap pagi tuan-tuan. Okey, baik. Qala, maka dalam surah Luqman ini tuan-tuan, saya nak baca dulu pada mukadimah kita ni ya. Kita harap malam ni insya-Allah walaupun panas kan, cuaca kan panas tuan-tuan tapi insya-Allah kita teruskan pengajian kita seketika tuan-tuan ya. Maka dalam surah Luqman Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مبين. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, terjemahan ayatnya, sebahagian manusia dan ada di kalangan manusia yang membeli apa tuan? Bukan beli kuih, bukan beli rumah, beli lahwal hadis. Apa yang dimaksudkan dengan lahwal hadis, tuan-tuan? Kita akan terangkan sebentar lagi. Tujuan dia apa, tuan-tuan? Untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah tanpa ilmu. Ini tujuan membeli lahwal hadis. Membeli lahwal hadis, tuan-tuan, dan menjadikannya sebagai bahan mainan. Dengan adanya lahwal hadis, maka orang tak dengar Quran. Dengan membeli lahwal hadis, tuan-tuan, orang tak suka ceramah, orang tak hormat ulama. Dengan kita ni leko sibuk dengan lahwal hadis, tuan-tuan, kita jadikan poin untuk orang berpaling daripada Allah Ta'ala. Orang yang membeli lahwal hadis ni akan mendapat ancaman azab yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, tuan-tuan, maka kalau kita lihat, tuan-tuan, saya rujuk di sini tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Bahkan saya sertakan dalam buku kita ni, buku kecil ni, tuan-tuan, dikatakan ya, mengikut Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lahwal hadis ini merujuk kepada alat-alat hiburan. Jadi confirm ke orang yang ada piano, tuan-tuan, yang ada bongo kat rumah tu kira haram ke macam mana tu? Ikut Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dikatakan lahwal hadis dalam ayat ini, membeli lahwal hadis ialah membeli alat-alat hiburan. Ini satu pandangan di kalangan sahabat. Tuan-tuan, bahkan dinukilkan pula sahabat yang kedua yang namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia bersumpah, tuan-tuan, 3 kali dia bersumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, wallahi, dia kata apa? Ayat ini dikata turun ya kepada siapa, tuan? Lahwal hadis ini merujuk kepada alat-alat hiburan. Tuan-tuan, ini juga seiring sekata dengan pandangan, tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, tuan-tuan, tadi, iaitu menyesatkan ataupun yang melalaikan lahwal hadis itu ialah termasuk nyanyian, alat hiburan dan nyanyian penyanyi, penghibur. Tuan-tuan, ini membabitkanlah pelakon semuanya, kerja-kerja seni. Kalau kerja seni yang melalaikan, yang menghanyutkan kita, tuan-tuan, melupakan kita daripada Tuhan, maka itulah yang dikatakan lahwal hadis yang dibeli oleh seseorang, iaitu nyanyian, alat muzik dan sebagainya, tuan-tuan. Dan masih dengan Imam Ibn Kathir, tuan-tuan, kalau ikut pula ya pandangan Imam Hasan Basri, Syekhuna Imam Hasan Basri, tuan-tuan, menyebutkan bahawa membeli lahwal hadis ini satu perkara yang melalaikan itu, perkataan yang melalaikan itu, maknanya membeli nyanyian dan juga seruling. Jadi seruling tu, mizmar itu mewakili apa, tuan-tuan? Alat-alat muzik lah ya. Dan Imam Qatadah kata, tuan-tuan, ya, mereka membeli kebatilan, sepatutnya mereka memilih benda yang hak, tapi mereka membeli kebatilan, itu maksudnya, dan perkara yang mendatangkan mudarat tanpa mendatangkan manfaat. Mungkin pada pandangan kita manfaat lah, ustaz, dengar kita relax, kita santai, kita layan lagu tu, kita rasa terhibur, kita bermotivasi nak buat kerja. Ini gerhana ni panas, kita rasa ponek, kita sekarang ni terkurung. Ada keluarga kita yang positif, ada yang kena duduk hospital, ada yang kuarantin, kita stres. Mungkin bagi pandangan kita kata tak apalah, bukannya kita buat benda bukan-bukan pun kita dengar lagu, dengar muzik. Mungkin sebahagian kita berpandangan begitulah. Tetapi, tuan-tuan, itu masih berbentuk umum, tuan-tuan. Kita belum lagi nak buat keputusan haram secara mutlak ataupun boleh secara total, tak. Kita masih membaca dulu pandangan-pandangan para ulama, khusus di zaman salaf. Kita dah sebut 2 nama besar tadi, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kemudian di kalangan tabi'in, Imam Hasanul Basri, tuan-tuan. Kemudian di kalangan tabi'in, Sayyidina Qatadah mengatakan bahawa benda yang mendatangkan mudarat, bukan manfaat, benda yang batil, bukan benda yang hak, itu dibahaskan tentang lahwal hadis, tuan-tuan. Ya. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Ibn Kathir, tuan-tuan, menakalkan
membeli lahwal hadis ni apa? Kita membeli artis. Kita ada artis recording. Tuan-tuan duit banyak kan, nak infak nak malih dah, madrasah semua scammer, semua ma'had menipu kan. Tuan-tuan pun boleh buka studio besar-besar kat Hollywood tuan-tuan bolo artis, terbitkan album banyak-banyak. Itu maknanya membeli murah niat tuan-tuan artis-artis di kalangan hamba sahaya. Sebab tu saya pernah dengar tuan-tuan, asatizah ada ustaz kita berkata, dia kata yang kalau zaman Islam tuan-tuan, yang jadi penyanyi ni hanya hamba sahaya je. Orang merdeka dia malu nak menyanyi. Orang merdeka dia tak akan terlibat dengan karaoke ke tak, itu semua hamba-hamba sahaya je yang terlibat. Mungkin agaknya kita pun faham budaya masyarakat Arab tu, dia yang tarian gelek ni semua tu, itu orang, minta maaf dia orang hamba sahaya. Hamba sahaya ni tuan, dia kalau dondo pun dia separuh harga je. Mahar pun separuh harga, semua separuh-separuh tuan-tuan. Maknanya kelas yang bawah hamba sahaya ni, dia orang yang menyanyi. Orang-orang yang merdeka tidak terlibat dalam dunia hiburan sebagai penghibur, tak ada. Ini yang saya dengar, dan sekarang kita masih nak mencari jawapan apakah sejauh mana kebenaran kenyataan itu tuan-tuan. Okey. Bahkan kalau kita lihat tuan-tuan, ada juga kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy, bagaimana mereka nak melekakan, nak memalingkan orang daripada dengar kuliah Nabi, dengar nasihat Nabi, maka mereka buat satu konsert. Kan kalau dengan Nabi SAW kan, dia setakat Yahanana je lah kan, setakat Tolak Al-Badru je lah. Tapi untuk mengelakkan orang dengar cakap Nabi, maka mereka buat satu majlis, suatu keramaian, suatu kerakyatan, buat konsert, buat joget lambak tuan-tuan, supaya orang tak dengar kuliah Nabi, nasihat Nabi SAW. Ini juga harta yang mereka laburkan untuk memberi lahwal hadis. Tuan-tuan, ini saya bentang dululah tuan-tuan perkara ni. Taib tuan-tuan. Jadi maknanya membeli penyanyi, alat-alat muzik, ini semua dimasukkan dalam maksud tafsiran ayat membeli lahwal hadis tuan-tuan ya. Tujuan apa tadi membeli lahwal hadis ni tuan-tuan? Supaya tapi ada satu pandangan yang lebih keras sikit tuan-tuan. Imam Dhahak kata lahwal hadis ini merujuk kepada syirik. Saya tak fikirlah orang Malaysia ni, saya tak fikirlah tuan-tuan dengar radio nyanyi, kecuali kalau seni kata dia tu yang dia tak faham bahasa Inggeris, dia tak faham bahasa Arab. Macam kadang-kadang radio Hakim kan, Allah kita dengar qasidah tak, padahal dia angkat makwa dia tuan-tuan. Kita dengar Hakim mesti Islam ni, mesti qasidah puji Nabi. Tak, rupa Allah tuan-tuan, ya Allah Amru Diab dulu penyanyi tu. Allah masuk dalam radio Hakim, rupanya dia gelek tuan-tuan, dia memuji perempuan. Kadang kita tak faham seni kata dia puji siapa. Okey, kita dengar Arab mesti qasidah. Tak, Arab tuan-tuan kalau dia punya parah tuan-tuan, lagi parah lagi. Arab tuan-tuan, kita tengok sehari dua ni, seminggu dua ni, dalam kes Palestin, dalam kes Al-Aqsa, kadang-kadang terlintih dalam kita punya wall Facebook kita tuan-tuan, dalam TV ke tuan, tengok Arab dia punya choir dia, Masya Allah, Tabarakallah, bukan main handa, dia nak merdekakan Aqsa. Aqsa ni tanah yang suci, dia pujilah kiblat pertama kita, bukan main handa lagi tuan. Yang Kristian pun dengan cara dia lah mempertahankan Al-Aqsa tuan-tuan. Tapi yang Islam yang nyanyi tu semua boleh tak? Semua tidak mengikut kriteria. Kalau kita nak merdekakan Al-Aqsa, bukan dengan cara menyanyi je, bukan cara choir tuan-tuan. Merdeka tu dengan menjaga hukum hakam, itulah yang menjadi prasyarat untuk dikembalikan Al-Aqsa tu kepada umat Islam. Tapi kalau kita melalak tuan-tuan, menyanyi tuan, tak ada makna lah. Belumlah lagi dapat kita kembalikan Al-Aqsa kepada kita. Lebih-lebih lagi pada Jumaat lepas, kita mungkin sebahagian tuan-tuan tahu perkembangan dia, dah bergaduh pula dia Fatah dengan Hamas. Dah berkelahi pula isu khutbah lah, isu sembahyang solat jenazah lah, isu mengampu lah, isu Israel tolong lah. Ini pun menyebabkan kita jadi lomeh tuan-tuan, kita jadi tak suka dengar perkara ni, sebab kita mendoakan kekuatan, kesatuan pada umat. Dan insya-Allah dengan kesatuan itu bukan hanya dengan menyanyi, bukan hanya dengan berqasidah kita nak menang tuan-tuan. Kemenangan kita asasnya ialah dengan akidah, dengan syariah, dengan tasawuf tuan-tuan. Itu yang mengembalikan kemenangan kita, disokong dengan hiburan-hiburan yang dianggap tidak melekakan, hiburan yang tuan-tuan yang mendidik jiwa. Maka ada satu buku besar yang saya rujuk tuan-tuan, Ahkamul Ghina wal Ma'azif. Buku ni besar tuan-tuan, sekitar 842 muka surat tuan-tuan. Tak habis baca lagi ni, baru nak angkat tuan-tuan. Tapi dia bahaskan
dan ciri-ciri jenis-jenis hiburan yang dibenarkan. Disebut tarfih al-hadif, hiburan yang ada motif, nyanyian, lagu, pentomen, drama, filem yang dianggap okey, yang dianggap ada unsur pendidikan. Itu maksudnya tarfih al-hadif, tuan-tuan. Maka saya tak kata kita terus tuan-tuan keras, tetapi lahwal hadis ini juga kembali tuan-tuan kepada pandangan Imam Sayyidina Dhahhak tadi, tuan-tuan. Orang Somban dia tahulah Datuk undang Mubarak bin Dhahhak kan. Rupanya Imam Dhahhak ni salah satu imam tabi'in, tuan-tuan, dalam bidang tafsir. Contohnya beliau mengemukakan pandangan beliau, membeli lahwal hadis ini bermaksud membeli syirik. Maksudnya lagu itu lagu yang memang memuji geng-geng black metal contohlah, tuan-tuan. Hatta ada satu lagu Sami Yusof ni, sebab selalu tengok internet ni kan, Facebook kan, ada satu lagu Sami Yusof, dia nyanyi dia buat konsert dekat belah-belah tan dia, tuan. Bukan syaitan dah, Kazakhstan, benda tan lah, tuan. Memang choir dia power lah, kita tengok qasidah dia memang best Sami Yusof kan. Tapi dia punya isi kandungan bahasa dia tu, saya ingat mungkin bahasa Iran ke Farsi ke, tuan-tuan. Dia terjemah lah sikit dalam bahasa Arab. Saya baca lah dalam bahasa Arab pun tak boleh nak faham, sebab dia dah masuk kepada tasawuf falsafi. Okey, atau falsafi ni pun dalam STT, kalau yang ikut pengajian kita pun ada sebutlah Haji Rahman kan, ada khilaf di kalangan kita, dan kita kalau boleh kita jangan masuk tiba-tiba tasawuf yang bentuk macam tu, bentuk kesenian ni. Kita masuk tasawuf ni kalau boleh ikut step tarikat. Itu lebih, saya kira lebih terkawal lah, supaya nanti kita jangan falsafah cerita bersatu dengan Tuhan dengan kita. Jadi benda tu nanti jadi susah kita nak kawal, tuan-tuan, dan bimbang juga nanti kita jadi syirik. Bimbang, saya kata bimbang. Saya tak kata tasawuf falsafi tu syirik, tak. Tapi saya bimbang, tuan-tuan, kalau tak betul cara kita mengaji tasawuf mengikut step yang betul, tingkatan yang benar, tuan-tuan, maka kita dibimbangi. Esok kita masuk terjun dalam dunia falsafah, tuan-tuan, akhirnya kita jadi sampah, na'udzubillah min zalik. Maka dikatakan oleh Imam Dhahhak ni, tuan, bahawa membeli lahwal hadis ialah membeli syirik. Tuan-tuan, dan secara mudah Imam Ibnu Jarir dia kata apa? Dia kata lahwal hadis inilah semua perkataan, jangan cakap nasyid je, qasidah, lagu je, bukan. Cakap kita berburak ni, tuan-tuan, yang menghalang daripada Quran, yang menghalang daripada jalan Allah Ta'ala, itu dah dianggap sebagai lahwal hadis. Ini menurut pandangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang saya kira dia lebih berbentuk umum. Kesimpulan beliau ni lebih umum. Dia tak fokus pada alat muzik, dia tak hanya fokus pada penyanyi, dia tidak hanya fokus kepada tadi membeli penyanyi, membuat album yang melalaikan, tuan-tuan, syirik kata-kata lirik lagu yang memuja sekali selain Allah Ta'ala. Bukan itu saja, bahkan Imam Ibnu Jarir, tuan-tuan, dia kemukakan kepada kita pandangan yang lebih umum. Semua perkara, semua percakapan, tulisan, tuan-tuan, yang melalaikan, yang menghalang kita daripada Allah, daripada kita mengikut, mencontohi jalan-jalan Nabi SAW, maka, tuan-tuan, itu telah dianggap sebagai lahwal hadis. Okey. Jadi, tuan-tuan, kita pun gayo, kita kan banyak lagu, cuma tahun ni lah tak dapat lagu mana, sebab masing-masing kena kurung kan. Gayo pun dia zaman sebelum Taman Piramli ada satu lagu, saya ingat macam mana dia boleh rakam tahun 40-an ke. Memang lagu tu tak sedap lah di telinga kita rasa macam songau lagu kan. Tapi, tuan-tuan, lagu gayo tu dah lama dah, cuma tak sempat dirakam dia. Tahun 40-an agaknya, mulalah 50-an tu dah ada, 60-an dah berlambat-lambat lagu, tahun semualah Syarifah Aininya, semua Said, semua apa tak Said, semua ada lagu gayo kan, tuan-tuan. Jadi di situ akan menimbulkan hukum. Hukum macam mana, tuan-tuan? Akan menimbulkan hukum hakam, tuan-tuan sekalian. Macam mana keadaan kita sebut kita nak berhibur pada hari raya. Hadis ada ni kan, kita bincang hadis ni, tuan-tuan. Cuma kita jangan terlampau longgar, jangan terlampau ketat, ambil jalan tengah. Itu yang saya nampak lah, tuan. Itu yang saya nampak, apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Salim Al-Thaqafi ni, tuan, dengan buku yang tebal ini. Dia kata hukum hakam nyanyian, hukum hakam hiburan, dan hiburan yang beretika, hiburan yang ada hala tuju, tuan-tuan. Dia kata kesimpulan dia ni, dia kata jangan terlampau straight,
ketat dan janganlah terlampau longgar. Ambil jalan tengah tuan-tuan, kena ada dawabit, ada SOP dia supaya kita tak hanyut dengan hiburan tuan-tuan. Okey tuan-tuan maka ayat yang mulia ini dalam surah Luqman ini tuan-tuan, ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan memang kalau kita leko dengan nyanyian, dengan hiburan, liyudilla an sabilillah, kita akan sesat. Ya, orang-orang kaya ni tuan, dia berbelanja besar, orang-orang Hollywood, Bollywood tuan-tuan, antara perancangan Yahudi pun kita tahu, ya, selain daripada makan, fashion, perempuan, ialah hiburan ini merupakan senjata mereka yang cukup kuat tuan-tuan untuk menghancurkan umat Islam. Hiburan ni memang cukup berkesan, cukup berpengaruh untuk memerengkan, betul ke bahasa saya itu, memerengkan otak kita, menghilangkan tumpuan kita menjadi hamba Allah Ta'ala, menghilangkan tumpuan kita untuk zikir, untuk Quran, untuk majlis ilmu, menghilangkan adab kita, khidmat bakti kita tuan-tuan. Itu kalau tidak dikawal dengan betul, itu hiburan tuan-tuan, ya, liyudilla an sabilillah tuan-tuan wa yattakhidaha huzwa. Jadi dengan hiburan yang melampau ni, saya terus ikat dengan melampau. Hiburan kalau dah melampau tuan-tuan menyebabkan kita akan tuan-tuan jadikan hiburan itu sebagai bahan untuk menjatuhkan perkara-perkara yang serius, yang penting. Kerana hiburan tuan-tuan, kita akan jadikan hiburan tuan-tuan sebagai bahan untuk kita mempersendakan Islam. Hiburan tu dijadikan modal untuk kata, kau tengok kau ngaji kan tu, kau ngaji, kau qasidah pun kau tak boleh main nyanyi golek apa tarian-tarian, kau tak boleh campur-campur. Kita nyanyi, kita best, kita semua boleh. Nampak tuan-tuan, kita nyanyi kita hilang stres, kau lagi nyanyi lagi stres. Tuan-tuan, ini persoalan-persoalan yang mungkin ditimbulkan tuan-tuan, iaitu menjadikan hiburan sebagai bahan untuk mereka mempersendakan ajaran Islam tuan-tuan, istihza. Okey, maka untuk yang buat kojo macam tu, menggunakan dana mereka, modal mereka, masa mereka, pemikiran mereka untuk membentuk hiburan-hiburan yang merosakkan itu, maka Allah sediakan bagi mereka azabum muhin, adab yang tuan-tuan yang hina, kerana mereka dulu dekat dunia dia dilekor dengan filem dia, ya, tak kira dah aurat tak aurat, hijab tidak hijab, halal haram. Kalau di Mesir tuan-tuan, ada orang dia lebih mengagungkan Abdul Halim Hafiz. Tuan-tuan, bukan Abdul Halim Mahmud. Kalau Syekh Abdul Halim Mahmud itu sezaman dengan Syekh Saleh Ja'fari, pejuang Islam, merupakan Syekhul Azhar, alim tuan-tuan, tarikat tuan-tuan Asyadili, tarikat Asyadili, Syekh Abdul Halim Mahmud tuan-tuan, yang bergabung dengan Syekh Saleh Ja'fari, mendepani tentera Israel tuan-tuan tahun 73 orang. Tuan-tuan kan, yang mereka agungkan tuan-tuan, sebahagian orang yang hanyut ini tuan-tuan, memang terbukti bukan cerita Mesir, bukan cerita Tunisia. Di mana-mana bumi Allah Ta'ala tuan, kalau tak kena gaya hiburannya, maka hiburan itu memang seperti apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut tuan-tuan, ya. Macam mana dikatakan tuan-tuan, saya lebih menghargai Abdul Halim Hafiz berbanding dengan Nabi Muhammad SAW. Ada orang mesti cakap begitu. Kenapa? Sebab dia kata Abdul Halim Hafiz ni, album dia tuan, memang suara dia sedap, ya. Dia agaknya macam kita di Malaysia ni, kita kata Piramli lah, zaman 60-an 70-an dulu. Suara dia memang sedap, macam Umi Kalsum. Ya, kenal Umi Kalsum tuan-tuan? Tuan-tuan, Umi Kalsum kan dia nyanyi, dia pegang apa? Dia pegang dia punya sarung tangan dia tu, dia nyanyilah, dia nyanyi. Tapi saya ingat Umi Kalsum tuan-tuan, kalau Syekh Faiz, almarhum Syekh Faiz kita pergi ke Mesir, kalau Syekh Faiz ziarah maqam Umi Kalsum, Syekh Faiz akan ziarah juga maqam dia, Umi Kalsum. Dalam keadaan Syekh Faiz ni tuan, dia mana-mana maqam yang dia pergi, walaupun padang pasir kan tuan, dia akan tanggalkan selipar dia, memuliakan sahibul maqam, termasuk maqam Umi Kalsum. Kerana apa yang saya ingat Syekh Faiz pernah sebut, dia kata Umi Kalsum ni ada qasidah-qasidah dia, ada perkataan-perkataan dia, sumbangan dia dalam menegakkan, meninggikan syiar Islam. Itu pandangan Syekh Faiz yang tidak boleh saya buang begitu saja, sebab ada asas yang dikemukakan oleh Syekhuna Syekh Faiz bin Syekh Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan sekalian, maka tuan-tuan, perangai orang yang dah hanyut dengan hiburan, tuan-tuan tolong faham, ya. Tolong faham, ya. Bukan hiburan yang kita kata tadi setakat lagu rayu tu kita boleh sikit okey. Saya bukan kata okey sangatlah, ada benda-benda yang okey, lagu patriotik kenegaraan okey,
menimbulkan semangat cinta negara. Okey, dari sudut tu kita tak ada apa isu tuan-tuan. Tapi dari sudut hiburan yang tuan-tuan yang melampau, muzik yang melampau, dah campur pula tadi, campur aduk, mabuk, leko, memang tak semayang lah kan tuan-tuan kan. Walaupun teringat satu nama tuan-tuan, kalau di Indonesia tu ada siapa, dia punya penyanyi tu, dia ada semayang hajat dia Roma Irama dia ada semayang hajat dia pula, lepas tu dia boleh tapi Syekhuna kalau ikut Syekh Nuruddin hafizahullah ta'ala, Syekhuna dia memang tak boleh terima. Walaupun Syekh suka nyanyi lagu apa, hitam manis yang Syekh suka nyanyi lagu tuan-tuan dalam kuliah ada kan. Tapi walaupun macam tu tuan-tuan, Syekh memang dia belasah tuan-tuan, An-Nujum ini orang sebut bintang filem, tapi Syekhuna Al-Banjari sebut binatang filem. Dia straight je tuan. Memang kalau artis dengar yang bengkak lah, bernanah lah telinga kan. Inilah dia ulama kiai tak hargai seni, menolak kesenian. Tapi seni yang macam mana yang Syekh tolak tu? Termasuk tuan-tuan saya katakan tadi, kalau Roma Irama tu yang tersebut nama saya tak berapa tahulah pernah dia punya latar belakang tuan-tuan. Cuma kalau dah kita ni siang malam pagi petang muzik je, muzik filem, muzik filem itu ya kojo tuan-tuan, tak ada cerita lain. Tak adalah cerita kata jom pergi kuliah, jom kita khidmat, pergi bersih tanah kubur, jom kita belajar semayang gerhana. Tak adalah cerita tu tuan-tuan. Terima kasih Tuan Zabid membenarkan perkataan saya. Ya, Abang Khairul Anwar ponek kan daripada petang tadi menguruskan tuan-tuan live untuk kita punya solat gerhana dan penerangan yang alhamdulillah saya dapatlah tinjau sikit tuan-tuan. Saya tinjau kat tingkap rumah saya tadi memang 8.50 pun dia masih kelam, masih gerhana. Pukul 9 pun masih gerhana tuan-tuan. Lepas tu hilang tu golap balik tuan-tuan ya faham Tuan Khairul. Terima kasih dan masya-Allah tabarakallah, tahniah kepada bahagian tuan-tuan sumber maklumat dan falak Jabatan Mufti. Masya-Allah tabarakallah. Saya perhatikan tadi bang, satu Malaysia follow kan? Hampir 28,000 saya tengok tadi, masya-Allah tabarakallah, yang menonton perkembangan, mengikuti, ingin mengetahui kupasan-kupasan tentang ilmu falak, astronomi, tentang kebesaran Allah Ta'ala. Ini satu benda yang ini kita nak tuan-tuan. Kita kata gerhana, kita follow gerhana, kita boleh ikut gerhana, jom semayang gerhana. Tak nak, aku nak main muzik. Gerhana tak nak, aku nak nyanyi. Tu jadi rosak tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan, dia kata apa, orang yang leko tuan-tuan, yang otak dia dah mereng tadi, telinga dia hanya muzik, filem, lakonan, hiburan, dia tak nak benda lain, maka tuan-tuan, telinga tu tuan-tuan dah tak boleh dengar benda baik. Telinga tu dah tersumbek. Maka Allah sebut tuan-tuan dalam surah yang mulia ni, surah Luqman tuan-tuan, ayat yang berikut itu disebut wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Kalau dibaca ayat Quran, dikumandangkan azan kan, diajaklah Habib Syekh datang Malaysia qasidah, dia kata yang tu sorry, dan tak join benda-benda macam ni, bukan line dan nasyid ni tuan-tuan, tak, ini bukan dia punya line. Dan punya rock kapak yang masuk kan, dan Messi nyanyi lupa diri, dan punya black metal contohlah tuan-tuan. Maka apabila dibaca ayat-ayat Allah Ta'ala, diajak kepada kebaikan, dia akan berpaling dengan penuh ego dan sombong. Walla mustakbira ka'allam yasma'ha, dia tak nak dengar, seolah-olah dalam telinga tuan-tuan apa tuan-tuan, ada tersumbat ka'anna fi udhunayhi waqra. Maka orang macam ni tuan-tuan, dek kerana apa tadi, dek banyak nak dengar muzik, dah tak boleh dengar Quran. Tu bahayalah. Tapi kalau ada orang tuan-tuan, dia mungkin sebahagian ahli muzik tu tuan-tuan, dia penulis lirik ke, dia apa ke tuan-tuan, tapi dia dari sudut saya di Puncak Alam dulu, saya ingat tuan-tuan, pernah kami dulu panggil di Mahat Hafiz Ismail MTI, kami panggil siapa tuan-tuan, Hakim Akademi Fantasia, apa konon-konon tu ustaz, apa tu Syekh, apa tu tuan-tuan, siapa teman Siti Hajar kamu dia mengajar budak-budak tahfiz kami tuan tentang makhraj. Saya duduklah tepi tu, saya dengar lah, saya kata bertahan juga acik ni, dia guru muzik tuan-tuan, tapi dia letakkan, dia faham makhraj huruf tuan-tuan, sifat huruf, dia nak letakkan dot dekat mana, sod dekat mana, ain dekat mana, ghain dekat mana, dia pula yang menerangkan.
tuan-tuan. Maknanya bagi saya mungkin macam ni lah agak idea kat rumah ada lah piano tu, nak buat lagu ada lah gitar tu, agak saya lah orang muzik kan tuan-tuan. Dan ingat tuan-tuan, doktor, saya bagi soalan lah, saya tak nak jawab, siapa tahu dia jawab. Satu qari Mesir tuan-tuan, dia doktor, bukan doktor falsafah, doktor bodah, dia doktor tuan-tuan. Dan Masya Allah Tabarakallah, dia punya suara Masya Allah Tabarakallah, masih hidup lagi. Saya ingat mungkin doktor tersebut saya anggarkan sekitar 65 umur dia, 60-an tuan-tuan, mungkin belum sampai 70 lah. Tapi kalau di Mesir, katanya ulama-ulama qiraat, qurra tuan-tuan, katanya, saya tak boleh confirm lagi malam ni tuan-tuan, mereka juga menggunakan alat-alat muzik. Kamarina mungkin faham sikit orang muzik, dia mungkin guna juga alat-alat muzik tuan-tuan, nak masukkan maqamat lagu-lagu Quran itu nak disesuaikan. Tan Sri, almarhum Tan Sri Hasan Azhari tuan-tuan, dia boleh main gambus apa, dia buat lagu-lagu nasyid tuan-tuan agak tahun 70-an 80-an dulu. Semua kan lagu-lagu bentuk Hijaz ya tuan-tuan, lagu Nahwan kan, bentuk-bentuk kan lagu macam tu tuan-tuan kan lagu bentuk macam tu tuan-tuan maka itulah dia keadaan sehingga tadi tuan-tuan boleh jawab soalan saya ni. Pakar qari tuan-tuan Mesir, seorang doktor, tapi dia nak adjust dia punya taranum dia tuan-tuan, dia juga kadang-kadang menggunakan macam mana, tak tahulah key ke apa, do re mi ke, saya tak faham lah tuan-tuan, saya bukan orang muzik tapi itu cara dia untuk mendapatkan lagu, nak sesuaikan antara satu lagu dengan satu lagu tuan-tuan dalam bacaan taranum Quran beliau. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang saya dengar lah ya tuan-tuan. Jadi maknanya saya nak masukkan ialah bukanlah semua orang yang terlibat dengan dunia seni ni tuan-tuan dia lara belaka, tak juga kan, tak, kita pun tak tuduh begitulah. Bukan orang yang terlibat dengan dunia filem ni semua merapu semua, tak juga. Sebab kita kena ingat tuan, dekat makam Syekh Said kita ni kita ziarah, cuma sebelum Covid tu kita setiap pagi Jumaat kita pergi baca selawat Ja'fari ni kan, kita baca ya setiap pagi pagi Jumaat kita baca lah kalau sempat. Tuan-tuan sekarang baca kat rumah online lah kan, lepas asar kita baca, dulu lepas subuh. Kita kena ingat tuan, dekat kawasan makam tu ada siapa? Ada artis orang dalam tu, Raja Mahdi kan, anak Syekh Said kan tuan-tuan, anak Syekh Said tuan-tuan kan, adik-beradik Syekh Ahmad kan tuan-tuan. Jadi makna dan dia katakan 3 Abdul tu, dan cerita apa Singapura diserang, betul lah Rizal, tahniah Rizal, barakallahu fiq. Syekh Ahmad, Dr. Ahmad yang kau tulis ni nama orang Palung kau ni, Ahmad Nuaina, salah, Naina, Ahmad Naina, Syekh Dr. Ahmad Naina. Nanti search tuan-tuan lepas habis ni kan, tuan-tuan tengok dia punya bacaan dia. Ya Allah, nafas qari Mesir tuan-tuan, Masya Allah, nafas qari Iran, sebagian nafas qari di Malaysia, Indonesia, nafas diorang memang steady, suara diorang memang mantap tuan-tuan. Itu dah okay. Dr. Ahmad Naina nama dia tuan-tuan okay. Nanti tengok dalam internet tuan-tuan. Kembali, saya tadi kat mana tadi, masuk Rizal masuk bagi jawapan, saya kat mana tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya berhenti kat poin mana tadi tuan-tuan? Maqam ya Cik Indon Maqam Syekh Said Linggi tu ada anak dekat situ, anak cucu dia semua situ, Syekh Faiz dekat situ, Syekh Murtada dekat situ, Syekh Muhsin dekat situ tuan-tuan, Syekh Ahmad dekat situ tuan-tuan ya. Ini anak cucu Syekh Said Linggi tuan-tuan, termasuk kat situ ada maqam kubur tuan-tuan Syekh Raja Mahdi tuan-tuan. Jadi dikatakan beliau ni hari malam Jumaat dia cuti, dia tak berlakon lah, dan malam Jumaat tu dia pergi baca Yasin, pergi beramal, baca wirid. Itu dari sudut tu, sebab tu kita pun taklah mengatakan kita anti kepada artis, anti kepada orang yang terlibat dengan dunia hiburan, tapi kita tengok apa isu dia, tengoklah siapa dia orang tersebut tuan-tuan. Kalau dia memang merapu, mengarut, itu kita tak layan lah. Tapi tuan-tuan, kalau benda yang disampaikan ada mesej, mungkin ada perkara yang baik yang ingin disampaikan kepada masyarakat, di situ kita kena ada sedikit pertimbangan. Nak mengatakan perkara tu boleh jadi harus tuan-tuan sekalian okey. Saya dah kupas tuan-tuan, dalam 40 minit juga kita dah bicarakan tentang surah Luqman tuan-tuan, yang saya petik dalam tafsir Imam Ibnu Kathir radhiyallahu an. Tuan-tuan, kita boleh terus ya tuan-tuan kepada kupasan buku kita ni pada halaman yang ke-6 ya, pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i tentang hukum orang yang menyanyi dan orang yang mendongak.
Yang nyanyi ni berat sikit lah, sama macam baca Quran tuan. Yang baca Quran ini tuan-tuan, dia umpama memerah susu. Pembaca al-qari kal halib tuan-tuan, wal mustami' kasyarib. Mustami' ni macam ni syarib tuan-tuan, mustami' pendengar tuan-tuan ni ayo. Dengar, tangkaplah, kalau faham, tak faham dengar balik. Mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, mungkin terus masuk dalam hati. Tuan-tuan, pendengar macam minum. Pembaca, saya mengajar ni macam porah. Maksud porah kan, saya kena tumpukan sepenuh tenaga lah. Pembaca tuan-tuan, dia baca, dia kena banyak tenaga yang dia habiskan. Tapi kita mendengar ni, kita boleh menyambi. Maksudnya tak seberat si pembaca tersebut tuan-tuan. Jadi hukum baca lebih tinggi maqam pahala berbanding dengar. Tuan-tuan nampak? Di situ ada proses tadarus. Seorang baca, yang lain dengar tuan-tuan, yang lain semak. Maka dalam sudut muzik tuan-tuan, kita nak sebut tuan-tuan, ya, masya-Allah, tabarakallah, hujan ya, Allahumma sayyiban nafi', titik hujan, alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'a. Petut panas nah gini kan, alhamdulillah. Yes, sorban hujan insya-Allah tuan-tuan ya. Maka orang yang menyanyi satu bab, orang yang mendongak tuan-tuan satu bab yang lain, ataupun sama. Tuan-tuan tengok sebab tu tengok tuan-tuan, Syekhuna Al-Allamah Syekh Nuruddin, dia memang tak sukalah kalau geng Ulfah, geng MJ, kumpulan apa-apa tuan-tuan di Mufti nyanyi, yang lain misalnya Radina ya bani Zahra radina, radina ya bani Zahra radina, bihubbin fikum yurdina bina. Kita kena biasa tuan-tuan, tak ada percussion pun kita boleh qasidah. Lepas ni kena biasakan itu. Jangan yang sedap itu libas tu, jangan fikir libas tuan antaranya kata Syekh Saleh, nafisatu kam laha fadlun samiyun, nafisatu kam laha fadlun nafisun, minal maula yura lin nadhirina, fakam talatil kitabam فكم تلت الكتاب مكان قابر تكون به لقوم صالحين رضينا يا بني الزهراء رضينا رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضينا بنا. Syekh Nuruddin pantang dia apa? Yang kita baca, yang lain semua kelopok untuk itu dia tak ramah. Sebab mustami' pendengar dengan penyanyi, penyampai mesti bergabung. Sebab Syekh kata apa tuan-tuan, kalaulah Jamal Abdillah, kalaulah Siti Nurhaliza, kalaulah Ramli Sarip yang Haji Siddiq suka tu tuan-tuan, kalau dia nyanyi seorang-seorang tuan, orang duduk bawah bodoh kat bawah tu kan, kat bawah pentas tu, yang ni beli kacang cordik, yang ni beli kacang kudo, yang ni beli air soya, ni tak dihampik orang atas pentas tuan, dia orang berhenti nyanyi tuan-tuan, balik deh. Tapi kenapa dengan puluhan ribu orang datang konsert tu, kenapa artis ni jadi semangat tuan-tuan? Sebab orang bawah ni support dia, nyanyi sama-sama dia kan, jadi semangat. Samalah tuan-tuan, qasidah macam itulah patut kata Syekh. Tang qasidah semua lombi lomau time nyanyi semua hafal, semua nyanyi sama. Ini satu perkara yang kita kena libat sama tuan-tuan, antara mustami' pendengar dengan munsyid yang menyampaikan nasyid. Tuan-tuan, tadi kata Syekh Saleh Ja'fari, Sayyidah Nafisah, saya bacakan tuan sebab melibatkan manaqib Ahlul Bait tuan-tuan. Sayyidah Nafisah ni mempunyai kelebihan yang banyak tuan-tuan. Cucu Nabi ni tuan-tuan, daripada Madinah pindah ke Mesir tuan-tuan. Dia tuan-tuan telah mengkhatamkan sirap, telah mengkhatamkan sebanyak 300 kali Quran di maqam dia, di kubur dia. Dia dah duduk tempat masjid itu, dia dah tentukan ini kubur dan esok mati tanam dan kat sini. Dia khatamkan Quran tuan, dikatakan 300 kali khatam. Dan Syekh Saleh dia kata, idza nadaru ilaiha dhakkarathum nabiyan faqa jam'al mursalina, fakam su'ilat du'aan mustajaban
wa kana asy-syafi'i fis sa'ilina radina. Tuan-tuan, jadi ada sebut nama Imam Syafi'i kat sini sebab Imam Syafi'i antara guru perempuan dia ialah Sayyidah Nafisah. Tuan-tuan, antara guru Imam Syafi'i lah Sayyidah Nafisah. Dan insya-Allah kita ke Mesir. Cikgu Lin dah pergi Mesir, Cikgu Maznah dah pergi Mesir, siapa lagi, Haji Rahman pun dah pergi, Haji Sid on the way insya-Allah, yang lain-lain semua yang belum kita on the way pergi insya-Allah. Tuan-tuan, dia dekat maqam Imam Syafi'i dengan maqam Sayyidah Nafisah ni, kalau kita kata sekitar 5 ke 7 kilometer tuan-tuan. Dekat. Imam Syafi'i kalau sakit maka minta doa daripada gurunya Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah tuan-tuan antara tempat mustajab doa hayyan wa mayyita. Ketika hidup orang kampung berubat pergi jumpa Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Sayyidah Nafisah tuan-tuan berjiran dengan seorang Nasrani Kristian. Kristian ni dia ada anak OKU, nak pergi musafir. Maka Kristian ni, mak bapak ni tinggalkan anak OKU ni, dia pesan, dek kau tinggal dengan anti Nafisah, dengan Sayyidah Nafisah. Dia Kristian tuan-tuan. Maka cerita dia, Sayyidah Nafisah air wuduk dia tu kena kepada si budak OKU ni tuan, yang tak berjalan ni, tak boleh berjalan ni. Masya Allah tabarakallah, dengan izin Allah budak ni sihat, boleh berjalan. Balik mak bapak dia penuh musafir, mak bapak Kristian tadi balik tengok, oi anak kita dah berjalan bang. Maka asbab mereka masuk Islam tuan-tuan. Ini nak katanya sebenarnya dalam qasidah, saya dah masuk sikit lah, dalam qasidah yang ada pendidikan, qasidah yang mendidik jiwa, madih yang tuan-tuan penting untuk kita rawat jiwa kita yang boring, yang confused, yang tertekan ini ialah qasidah-qasidah yang maknanya tadi tu antaranya memuji Ahlul Bait, memuji mengangkat para imam. Tuan-tuan, Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah diangkat oleh Syekh Saleh dalam qasidah tersebut. Maka tuan-tuan saya kembalikan, okey, jadi tuan-tuan, pandangan mazhab kita Syafi'i tentang muzik, penghibur dan kita yang mendengar, tuan-tuan, pandangan sama dikemukakan dalam oleh Imam Ibn Hajar radhiyallahu an, juga Imam Ramli tuan-tuan. Ini kitab-kitab besar tuan-tuan yang masyhur, ya. Bahkan tuan-tuan, bukan sahaja mazhab kita yang hanya menegah hiburan yang melampau ini. Bukan hanya mazhab Syafi'i sahaja tuan-tuan, bahkan dikatakan dalam tuan-tuan mazhab Hanafi juga berkeras dalam isu muzik, hiburan-hiburan yang tak tentu halo ni tuan-tuan. Okay, saya dah ikat hiburan bukan hiburan yang okey, tapi hiburan yang merapu ni tuan, telah diikat. Ya, maka jangan, ya, dia kata Imam Abu Hanifah tuan tegas mengharamkan, mengatakan haram mendengar semua alat muzik. Kacau tuan-tuan. Mazhab Hanafi lebih ketat tuan-tuan. Seruling tuan-tuan, bahkan kompang, bahkan ada orang tuan-tuan dia tarian-tarian dia ke nyanyian dia pakai gondang, pakai besen ke, pakai tongkat pun tak boleh dalam mazhab Hanafi. Tuan-tuan, tegas, ya, dianggap bahawa tadi mungkin semua bentuk ketuk-ketuk tuan-tuan, tiup, petik tu itu dikategorikan sebagai lahwal hadis yang disebutkan dalam surah Luqman tadi tuan-tuan, ya. Okey, itu mazhab Hanafi, lebih keras, lebih tegas berbanding mazhab Syafi'i. Pindah tuan-tuan mazhab yang ketiga, iaitu mazhab Hambali tuan-tuan, seperti yang dicatatkan oleh Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu an tuan-tuan dalam kitabnya Al-Mughni. Kitab ni besar, ini rujukan fiqh perbandingan dalam mazhab Hambali tuan-tuan, Imam Ibnu Qudamah tuan-tuan. Ini silibus di Azhar dan universiti Islam yang lain tuan-tuan. Dia kata macam ni, kalau dalam mazhab, saya ada lagi 10 minit, mazhab Hambali tuan-tuan, kalau petik, alat-alat hiburan, tiup tuan-tuan, jenis ini, ya, dikata dianggap sebagai haram. Ingat tuan-tuan, siapa yang main tu haram lah. Yang dengar, kita layan, sedap lah lagu ni kan. Yang dengar dengan sengaja tuan-tuan, boleh ditolak kesaksiannya. Kan tuan-tuan, susah tu kan. Sebab apa? Mereka berdalilkan kepada perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Riwayat Sayyidina Ali dikata apa? Antara 15 perkara bala yang akan turun pada akhir zaman nanti apa? Muncul alat-alat nyanyian dan alat hiburan. Maka hadis ini ditanggung, dimaksudkan kepada hukum haram
orang yang dongar pun tuan-tuan tak layak jadi saksi. Kalau tuan-tuan ingat dulu, saya ingat saya sekolah rendah dulu di Johor, qadi Johor menfatwakan, menyebutkan bahawa bapa pengantin, wali yang merokok tak boleh jadi wali. Kacau kan, wali. Jadi maknanya ni tuan-tuan, wali, saksi yang dulu dapat RM20 sampai tahun 2021 pun saya jadi imam tampin tuan-tuan, menikahkan ada orang 4 tahun bertugas, ada 50 pasangan kahwin tuan-tuan yang saya akadkan lah di tampin dulu. Saya rasa ada 50 pasangan. Kalau tahun cuti tu ramai lah, sebab dia ada 2 imam yang boleh mengakadkan akad nikah. Satu saya, satu lagi imam 2 Tuan Haji Abdul Ghani ketika itu tuan-tuan. Jadi maknanya saksi saya ni, saya nak cek macam mana. Kalau ikut mazhab Hanbali ni, yang haram ni, yang kata haram mendengar muzik secara sengaja pun haram, saya kena cek yang Haji dia dengar lagu black metal ke, lagu-lagu rock kapak ke, yang jenis lupa-lupa Tuhan ni, jenis menjerit ambil air semua ni, semayang lambik ni, ada tak? Saya kena tanya macam tu. Maknanya kalau dia kata memang ustaz, kita kat masjid kita pakai kopiah, kita pakai tidak, kat luar kita rock, dia kata kan. Saya memang kalau tak bertugas saya semayang lambik, saya memang pukul Zuhur pukul 3.30, Maghrib saya jamak dengan Isyak. Kalau macam tu memang dia ni tak boleh jadi saksi nikah, sebab dia terlibat dengan satu maksiat, satu dosa, iaitu terlibat mendengar muzik-muzik yang diharamkan oleh Islam. Faham tuan-tuan? Penyaksian tu tak terpakai. Saksi nikah tadi walaupun RM20 tuan-tuan, tapi tak terpakai sebab itu dianggap hiburan yang melalaikan. Ini pandangan pertama dalam mazhab Hanbali. Tapi pandangan yang kedua, boleh, harus. Tang mana harus tuan-tuan? Harusnya kalau duf. Ni Haji Sid punya tanda apa ni? Tanda WhatsApp dia pun guna dia punya darbuka dia. Ini okey, apa yang Abang Omar beli yang mahal-mahal untuk si Anik ke, untuk kita libas ke, Ashraf pun ada satu masing-masing, budak-budak AS Sepul pun beli, dia orang punya alat. Ini clear tuan-tuan. Duf ini memang boleh, dan duf ini pula pakai masa walimah, masa orang kahwin tuan-tuan. Adalah sikit keceriaan, keriangan, jangan monyok ya kan dahlah catering mahal, bayar mahal tuan-tuan, monyok muka masing-masing tak. Mesti senyum-senyum sikit, ada paduan kompang, ada qasidah. Ini memang perkara yang harus. Saya ingat semua mazhab berpegang pada pendapat harus dufuf dalam majlis walimah kahwin. Tuan-tuan Taib, selesai yang harus. Yang tak syoknya ialah, yang saya perhatikan tuan-tuan, lepas ni kalau ada walimah, jangan kompang masa azan zuhur. Ini yang kita tak suka lah, tak berkenan. Kadang-kadang yang kahwin tu ustaz, bininya ustazah, bapa pengantin ustaz, mak pengantin ustazah, bapa mertua dia pun ustaz, mak mertua dia pun ustazah, semua ustaz ustazah pun bungkus kalah dia untuk koja bersanding itu, main kompang tengah azan zuhur. Ini satu benda yang sangat-sangat bagi saya tidak beradab. Sebab sekurang-kurang tuan-tuan kena lepaskan dulu waktu azan. Dan apa salahnya tuan-tuan, terima menantu sok, adjust sikit waktu tu, break awal sikit. Tengoklah, pandailah tengok waktu zuhur pukul apa. Zuhur satu suku, pengantin datang 12.30, boleh? Tapi tak boleh ustaz, kita memang kena pukul 1. Itulah tuan-tuan, benda kita boleh ubah, kita tak nak ubah. Ya tuan-tuan, benda yang boleh kita elok, kita tak nak pilih yang elok. Kita nak pilih budaya-budaya, adat-adat yang, kalau pula rumah tuan-tuan sebelah surau, dah tak dengar suara azan dah, dek kompang kita kuat. Kompang ni harus, tapi kompang dek kono dengan azan tu pelompang nama tuan-tuan. Itu biadab. Kerana apa tuan-tuan? Azan berkumandang patut kita dengar. Sama jugalah tim-tim qasidah pun sama. Ketika azan, masa tu kita kena stop, berhenti bagi laluan azan, walaupun mungkin kita tak solat masa tu. Kan Ummu Amin, ingat tak Ummu Amin? Dulu ada sekali Datuk Kazim datang ke Jiboy ni, ke stadium perdana Jiboy. Jangan ingat baru je ada stadium tuan-tuan. Jiboy ni ada tim-tim backdrop, tim-tim AJK Sahah bawa tabung Kulu Kilir ke Pahang, ke Padang tu kan. Adalah infak orang bagi, ingat tak? Masa tu azan ini memang ajaran Syekh Nuruddin. Ini yang Ustaz K buat, ini yang kita amalkan. Kalau masuk waktu Isyak, kita berhenti qasidah tuan-tuan, kita azan atas pentas. Kan? Walaupun kita azan tu, lepas tu kita tak solat kan, kita belum lepas solat lagi lah.
kita dah settle majlis, mungkin lepas setengah jam kita mungkin ada jamuan teman penceramah Datuk Kazim masa tu kan, ya. Masa tu kita tuan-tuan dah settle kan, baru kita bawa abnak kita ni, jomlah kita pergi surau TTDI Kampung Ismail, jomlah kita pergi Masjid Sendeng, kita solat. Berlaku masa tu tuan-tuan, tapi bukan makna kita tak semayang. Dan jangan sampai persembahan kita, kompang kita, qasidah kita bertembung dengan suara azan. Ini satu benda yang tak baik, tak betul tuan-tuan. Okey, walaupun hukum asalnya apa tadi, harus berqasidah, berkompang, berpercussion, apalah nama tuan-tuan ketika walimah, tapi jangan bertembung dengan waktu azan tuan-tuan. Yang ketiga disebut tuan, hukum makruh. Okey, makruh tu kalau ada sikit campur aduk halal haram tuan-tuan, maka jadi makruh. Sekurang-kurang saya fikir tadilah, kalau kompang tadi qasidah tu di waktu azan, maka hukumnya sekurang-kurang jadi makruh tuan-tuan. Okey, baik, penutup tuan-tuan, 5 minit lagi penutup. Kita ambil kata-kata Maulana Al-Imam As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani tuan. Jadi Sayyid Alawi tuan-tuan, ayahanda kepada Prof Syed Muhammad tuan-tuan di Mekah ni, ya, muhaddisul haramain, muhaddis di tanah haram tuan-tuan, di Mekah Madinah. Dia kata apa, alat hiburan yang ada tali, dia panggil rabab, bukan kebab, rabab nama dia tuan-tuan. Gitar, qanun, maka haram mendengarnya dan haram memainkannya mengikut pandangan pendapat yang masyhur. Jadi kalau main pun haram, dengar pun haram. Okey, settle tuan. Taib, adapun memukul rebana, maka ini bagus. Sebab tuan-tuan, Nabi kata iklankan pernikahan, pukullah rebana, duf. Kan? Namun tidak harus, ini pendapat Syed Alawi tuan-tuan, Al-Maliki tuan-tuan, namun tidak harus memukulnya selain daripada majlis pernikahan, mengikut pandangan yang masyhur. Satu pandangan kata nak percussion, nak kompang masa kahwin dia, sunat tak payah, akikah tak payah, apatah lagi kata tahlil tak payah, rayo tak payah. Ini satu pandangan tuan-tuan. Tapi pandangan yang kedua kata tak apa, apa-apa majlis kerakyatan hantam, boleh nyanyi, boleh qasidah, boleh kompang. Ini pendapat yang saya kira yang kita terimalah, pendapat yang mengatakan keharusan. Bahkan nanti insya-Allah minggu depan kita tengok hadis, memang Nabi suruh tuan-tuan hari ni rayo bagi orang berhibur, bagi orang santai, selagi tidak melanggar hukum syariat tuan-tuan. Jadi saya kira itulah dulu, ya. Nanti insya-Allah kita akan lanjutkan pada kelas yang akan datang tuan-tuan, bagaimana pula kelompok-kelompok ataupun pandangan-pandangan fuqaha, ya, yang memberikan sikap yang lebih terbuka tuan-tuan. Bagaimana pandangan-pandangan ulama moden pada hari ini yang memberikan keharusan, tapi janganlah terlampau longgar benar, nanti artis semua bergantung dengan kita. Ustaz-ustaz ni semua nak jadi artis tuan-tuan, jadi esok siapa jadi ustaz, semua ustaz jadi artis. Maka tuan-tuan, kita kekalkanlah sistem yang ada ni tuan-tuan, mudah-mudahan ya mendapat kebaikan dan keberkatan untuk kita semua. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf, InsyaAllah moga-moga bermanfaat, dan kita jumpa insyaAllah pada kesempatan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sayyiban nafi'a. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wallahu waliyut taufiq. Terima kasih tuan-tuan semua, jazakumullah khairan. Syukran.